Subhanahu wa ta'ala sekalian. Apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Kita nak menyambung sesi pengenalan yang lanjut lebih mesra dan rapat dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Habibullah wa Khalilur Rahman Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dua kali kita membaca kitab Bidayatus Sul fi Tafdilir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikaryakan oleh Al-Imam Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam As-Sulami rahimahullahu taala, ya, dah diterjemahkan dalam bahasa kita, buku yang comelnya tuan-tuan, kecil je buku ni, terjemahkan oleh Fadil Dr. Abdul Basit, ya, di bawah tajuk 41 kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan kita dah baca beberapa kelebihan yang telah disusun oleh muallif rahimahullahu taala, ya, dan saya kira malam ini kita akan teruskan kepada kelebihan yang saya ingat yang ke-9 tuan-tuan, ya. Betul, yang ke-9, ya. Setelah mana kita pada 8 kelebihan yang pertama dulu, ya, yang kita kata Nabi tu Sayyid, penghulu segala Nabi. Ini kita dah settle dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Sayyid. Kemudian kita tahu bahawa Nabi kita ni tuan-tuan merupakan pembawa panji kepujian, Liwa'ul Hamdi, Liwa Alhamd, panji kepujian. Dan tuan-tuan kena ingat, ada atuk Nabi seorang, dia ada lahir, tumbuh rambut, terus beruban di jambulnya. Ada atuk Nabi, itu kita baca pada rawi yang kedua, Syaibatul Hamd. Dalam berzanji tuan-tuan, wa ba'du fa'aqul, ada satu disebut moyang Nabi tu dipanggil Syaibatul Hamd. Syaibah itu ialah uban, tumbuh je rambut dia terus beruban di jambul itu, maka dipanggil Syaibatul Hamd, uban kepujian. Tapi Nabi esok bawa kita nak beratur belakang Nabi esok di bawah panji kepujian. Okey, tuan-tuan sekalian, termasuk yang berdiri nanti di belakang panji itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan tuan-tuan, poin yang keempat yang ditulis oleh Al-Imam Al-Izz Abdul Salam di sini, di Qoba, dosa Nabi semua dah dihapuskan. Ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang terdahulu dan yang akan datang. Itu dah kita baca, ya. Yang kelima tuan-tuan, kita nanti akan memperoleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah orang yang pertama memberi syafaat. Okey. Dan ya, poin yang keenam, antara kelebihan yang keenam tuan-tuan, ya, Nabi sentiasa mendahulukan kita, kepentingan umat berbanding kepentingan peribadi baginda sendiri. Itu disebut sebagai al-ithar. Dan dalam Quran Allah bersumpah dengan kehidupan Nabi, hayat Nabi, umur Nabi tuan-tuan, yang tak pernah berlaku kepada insan yang lain. Allah bersumpah, la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah bersumpah dengan usia Nabi. Dan yang ke-8 yang telah kita baca bulan yang lepas tuan-tuan, Allah tidak panggil Nabi dengan ismul mujarrad, nama semata-mata Muhammad, Ahmad, Taha, Bashir, Nadir, Yasin. Tetapi tuan-tuan, Allah akan lapik Nabi dengan gelaran-gelaran yang mulia, pangkat-pangkat kenabian, title kerasulan. Itulah yang Allah panggil kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain, ya Isa, ya Musa, ya Nuh, ya Dawud, ya Ibrahim, ya Lut, ya Zakaria, ya Yahya. Semuanya Allah panggil nama, tapi Nabi Muhammad Allah panggil dengan jawatan, title kenabian dan kerasulan, tuan-tuan. Okey. Taib, hari ini kita akan lihat kepada halaman 21. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala mukjizat yang kekal. Nabi diberikan mukjizat. Jadi mukjizat ni tuan-tuan fahamlah, dia ada dua kategori. Betul? Ada yang disebut tuan-tuan hissi, ada yang disebut maknawi. Sama macam karamah.
Kan? Kalau mukjizat tuan-tuan yang disebut sebagai mukjizat hissi itu makna ia berlangsung ketika hayat Nabi. Nabi adalah benda tu. Nabi wafat, benda tu transfer kepada wali. Dah dia tak jadi mukjizat, dia jadi karamah. Tuan-tuan itu beza dia. Okey. Maka kalau kita kata tu mukjizat Nabi tu apa? Ni kita ulang kaji je lah. Kalau ikut Syekh Nuruddin tuan-tuan dalam kitab Ibar beliau bi ba'di mu'jizati khairil bashar, kata Syekh Nuruddin, Nabi SAW ada sekurang-kurangnya 1000 mukjizat hissi. Apa? Yang bolah bulatnya, yang pokok berjalannya, yang pokok lindung nabinya, yang dilindung awannya, Nabi bercakap dengan dhab masuk dhab mengucap syahadah, batu bertasbih atas tapak tangan Nabi, batu bauri salam. Itu banyak. Itu semuanya itu tuan-tuan dipanggil mukjizat hissi. Apa hissi? Yang donga akan donga, yang lihat akan lihat. Itu nama mukjizat hissi. Tapi setelah Nabi wafat, mukjizat hissi itu akan habis. Kan? Tak ada lagi lah. Nanti kita akan baca orang yang boleh mengeluarkan air daripada celah jarinya. Tak ada lagi tuan-tuan orang yang boleh bolah bulan. Tak ada lagi tuan-tuan. Mukjizat tu akan berakhir dengan kewafatan Nabi SAW. Itu namanya mukjizat hissi. Hissi ni apa makna? Boleh nilai, boleh donga, boleh rasa, boleh nampak. Itu hissi. Yang kita bincangkan yang ditulis oleh Imam Izz di sini tuan-tuan, dia kata apa? Semua mukjizat nabi-nabi yang sebelum ini sudah tiada dan berlalu. Habislah. Nabi Musa wafat, habislah mukjizat dia. Nabi Isa wafat, habislah. Tuan-tuan, semua nabi itu wafat, maka terkubur bersama mereka itu mukjizat mereka, kecuali Nabi Muhammad SAW, tuan-tuan. Ya. Tetapi mukjizat penghulu golongan yang terawal dan terakhir, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Nabi kita tuan-tuan SAW, mukjizat yang kekal abadi, yang ada dekat dalam kereta kita, yang ada dekat rak-rak rumah kita, yang ada pasti dekat masjid surau kita, tuan-tuan, bahkan adanya itu dalam hati umat Islam. Tuan-tuan, apa dia? Iaitu Al-Quranul Karim. Anajiluhum fi sudurihim, tuan-tuan. Ya, Injil mereka. Injil tu kalau bahasa kitab dululah, kitab Nabi Musa, tuan-tuan, ya, kitab Nabi Isa, tuan-tuan, kitab dulu dia kata orang dulu tak ramai yang hafal kitab mereka. Tapi kitab mukjizat ini, mukjizat yang kekal abadi ini dihafal. Tuan-tuan, Nabi SAW mukjizat apa kekal, iaitu Quran, masih dapat dilihat dan akan kekal sampai kiamat. Katalah kerajaan buat satu arahan, semua mahat tahfiz kena tutup. Tak ada, mahat tahfiz tak boleh dah. Sebab kalau tuan-tuan baca 2-3 tahun, 2 tahun lepas, saya ingat di parlimen negara jiran kita, dia persoalkan. Dia kata kajian mendapati orang yang menghafal Quran ini, dia akan condong untuk menjadi pengganas. Maka dia kata mana-mana mahat tahfiz kita tutup. Ini satu kajian di sebelah sana lah, orientalis punya kajian, ya. Maka ada pula orientalis ni, dia memang buat kajian siang malam pagi petang, memikirkan cara nak menghancurkan kita. Ada pula orang Islam jadi ejen, mengikut telunjuk barat, mengikut telunjuk orientalis mustasyriqin. Dia kata, yalah, kalau macam tu kita pun ikutlah, tutuplah mahat tahfiz semua, tutuplah. Kalau dulu mungkin ada orang mengaji sebelum maghrib tu, kalau ada majlis ilmu mungkin maulid kita baca Quran dulu tak, kita tak nak, itu kita tutup, tuan-tuan. Maka sebab apa? Kata mereka menghafal Quran itu akan melahirkan pengganas. Kan poning, tuan-tuan, kan? Maka sebab itu kita kata, tuan-tuan, Quran yang merupakan mukjizat yang kekal abadi. Maka mukjizat ini yang pertama tadi saya sebut hissi, Quran ini disebut mukjizat ma'nawi. Boleh? Mukjizat ma'nawi. Ma'nawi ni apa, tuan-tuan? Dia tertanam dalam iman kita, tersemat dalam pemikiran kita. Mungkin kita ni tak fasih baca, kita tak banyak hafal, tapi kita respect dengan orang yang hafal Quran. Kita baca lintang bukang mungkin, tapi kita hormat kepada guru Quran. Mungkin kita ni tak bolehlah menghafal Quran dah, tapi kita tetap hormat, sayang orang yang hafal Quran. Kita tetap khidmat dengan mereka, tuan-tuan. Itu maknanya kita masih ada sayang dengan Quranul Karim yang dianggap mukjizat maknawi. Ini kekal.
Tuan-tuan, dia kekal kenapa? Sebab di atas jaminan Allah, bukan garanti daripada presiden ke, khalifah ke, Perdana Menteri ke, NGO ke, tak. Dia jaminan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang turunkan zikir itu. Zikir itu adalah Quran. Kami yang turunkan Quran dan kamilah yang akan jaga Quran. Macam manalah tuan-tuan orientalis tadi buat provokasi. Macam mana orang Syiah masuk dalam website dia. Macam mana orang tuan-tuan musuh-musuh Islam buatlah apa cara pun tuan, Quran tak akan terhapus. Tak akan hilang tuan-tuan mukjizat Quran. Sebab apa? Itu jaminan Allah untuk menjaga Quran. Ulama kata apa tuan-tuan? Oleh kerana Quran terpelihara, bermaksud sunnah dan hadis juga terpelihara. Macam mana orang nak selewengkan hadis, nak palsukan hadis, nak buat hadis tambahan, hadis itu dia jadikan modal politik dia, modal perniagaan dia. Tak jadi tuan-tuan, tak akan berlaku. Sebab akan ada maulana, para hufaz, para hamalatul kitab yang akan menyaring, membezakan ini ayat yang sahih, yang benar, ini ayat palsu, ini hadis yang benar, ini hadis yang palsu. Tuan-tuan, bermaksud tuan-tuan sekalian, Quran Allah jaga, hadis juga Allah akan pelihara tuan-tuan. Okey, sebelum kita pindah tuan-tuan, saya tertarik dengan kesimpulan Al-Imam Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, imam besar, imam ulama besar tuan-tuan, di Mesir. Dia tahun, saya ingat mungkin sekitar 70-an, beliau Syekh Sya'rawi tuan-tuan, nama ni yang sangat digemari oleh rakyat Mesir. Syekh Sya'rawi ni tuan-tuan, dia lebih orang suka daripada artis, orang lebih suka dia daripada pelakon, orang lebih sayang dia daripada presiden. Syekh Sya'rawi ni, dia punya pengaruh dia cukup kuat. Dia tuan-tuan, sebelum kita ceritakan, banyaklah kisah dia ni. Antara yang saya ingat, saya nak share dengan tuan-tuan malam ni, satu hari itu, satu masa tu, dia dengan Syekhul Azhar ketika tu, Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekhul Azhar, dia punya Wazirul Awqaf, Menteri Agama ketika itu namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Okey, dua nama tuan-tuan ingat. Syekhul Azhar jawatan tertinggi lah. Syekh Abdul Halim Mahmud guru kepada Syekh Murtada tuan-tuan. Kemudian partner dia yang memegang jawatan kerajaan itu ketika itu, Menteri Agama macam Dr. Zul lah kita kata, iaitu Syekh Sya'rawi. Mereka pergi ke UK ada kursus. Saya kira cerita ni tahun 70-an lah, tuan-tuan, di UK. Jadi duduk hotel masing-masing lah, maksudnya bilik asing-asing lah. Syekh Abdul Halim telefon, dia telefon Syekh Sya'rawi lah. Dia kata, Mat, dia nama Syekh Sya'rawi itu Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Mat, lepas habis UK ni khusus ni kita pergi transit, pergi Mekah lah, pergi umrah. Apalah tuan? Jadi maksudnya Syekh Abdul Halim lebih senior lah, dan pangkatnya pun lebih tinggi, paling tinggi lah di Mesir tu, Syekhul Azhar. Apalah? Yalah, kita duduk khusus tempat ni tak semonggah lah. Tempat kawasan kita, hotel kita ni kawasan pelacuran kata dia. Tempat-tempat yang bawa mabuk, orang kafir, negara kafir. Macam mana? Jadi saya ingat balik nanti kita transit, kita pergilah umrah. Kata Syekh Abdul Halim minta Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Kata Syekh Sya'rawi, tuan, saya pandang macam mana tuan, kita ni tak kisah mana-mana kita duduk pun, kalau hati kita dekat dengan Allah, kalau hati kita ingat Rasulullah, kita dapat kebaikan juga. Mana pun Allah campak kita okey. Tuan-tuan, itu kata Syekh Sya'rawi kepada Syekh Abdul Halim. Ini cerita sebelum tidur lah ni. Yalah, tapi dia nak pergi juga, kata Syekh Abdul Halim, tak apalah, nanti habis kursus kita pergilah umrah. Dia tak bolehlah duduk sini, tak syok lah duduk negara barat ni. Kursus tuan-tuan ni mungkin seminggu gitulah. Tuan-tuan, malam itu Syekh Abdul Halim mimpi. Dia mimpi Nabi lah. Mimpi Nabi SAW, yang Nabi membenarkan perkataan Syekh Sya'rawi. Maknanya di mana sahaja kita berada, kalau hati kita betul, iman kita mantap, tak ada apa-apa yang mengganggu kita sebenarnya. Tuan-tuan, mimpi Nabi SAW, subuh, lepas subuh, call. Ni bilik hotel lah, telefon Syekh Sya'rawi. Betul lah kau Mat, mana-mana kita duduk ni, kalau hati kita betul, kita kenal Nabi, kita kenal Allah Ta'ala, di mana sahaja aku malam tadi mimpi Rasulullah, kau khabar tempat ini mana-mana pun tak apa. Maka tuan-tuan sekalian, itu nak cerita konteks rapat, bagaimana hubungan ulama dengan ulama,
dan bagaimana hubungan mereka dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Syekh Sya'rawi disebut apa? Quran, ini nak cerita mukjizat yang kekal ni tuan-tuan. Nak rasa kemanisan Quran tuan-tuan, tak boleh touch and go. Apa maksud touch and go? Baca seminggu sekali malam Jumaat Yasin, itu tutup, tak baca-baca. Tak boleh. Quran tak boleh baca masuk kematian. Tunggulah kalau ada ngaji Kuwait ni, ada orang mati ni, TTDI ada jenazah ni, kita cek Quran baca. Itu tak jadi. Quran bukan dibaca tunggu pula kita anak cucu kita khatam. Dia nak kahwin esok kan ada khatam Quran, baca khatam. 3 tahun sekali baca. Tak jadi tuan-tuan. Tunggulah tadarus pula 3 malam. Itu dah 17, itu dah tak datang dah. Dia tak jadi macam tu tuan. Ini saya cakap, saya petik kata-kata Imam Sya'rawi tadi. Dia kata apa? Quran tidak akan mesra dengan kamu, kamu tidak akan memperoleh rahsia Quran, asrar, kemanisan Quran, rahsia Quran, ilmu Quran, hikmah Quran, ma'rifah Quran. Kamu tak akan rasa melainkan dia kata idza talat suhbatuka ma'ah, engkau mesti bersahabat dengan panjang, lama tempoh dengan Quran, baru kau dapat rasa kemanisan Quran. Begitu juga tuan-tuan, itu Quran tadi mukjizat yang kekal. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sebut Nabi ni setahun sekali maulid. Jadi dah kita dah jam dah, maulid dah tak boleh buat dah. Dah Covid ni. Tahun ni sama ni. Kan dah tak ada majlis besar-besar, dah tak boleh buat dah. Kan kita hanya boleh setengah jam lah cerita sikit sirah. Jangan cerita pasal Nabi ni sekali-sekala, tak boleh, tak cukup. Orang yang cerita pasal Nabi ni sekali-sekala tuan-tuan, dia tak akan rasa keseronokan berselawat, dia tak akan rasa keseronokan mengikut syariat dan sunnah Nabi SAW. Dia tak akan rasa seronok dengan Nabi. Sebab apa? Dia touch and go. Baca sikit-sikit dah. Sekali-sekala tengok dah. Dia tak boleh. Dia mesti berterusan istiqamah. Kita disiplinkan diri kita tuan-tuan, setiap hari baca Quran. Kita disiplinkan diri kita setiap hari selawat. Kita lazimkan diri kita tuan-tuan, ada kuliah-kuliah sirah, kuliah-kuliah tentang Nabi SAW. Contohnya kitab yang kita baca malam ni tuan, mesti kita lazimi, supaya pun tuan, kita akan dapat rahsia kemanisan bersahabat dengan Rasulullah, bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Selesai ya? Taib, kita pindah tuan-tuan. Ya, kelebihan yang ke-10. Tuan-tuan, menerima salam daripada batu. Ini kita khabar tadi. Tuan-tuan apa maksudnya? Nabi SAW menerima salam daripada batu ketika itu Nabi masih di Mekah. Bahkan belum diangkat menjadi Rasul. Maksudnya kalau belum angkat jadi Rasul sebelum umur 40 tahun. Batu-batu bagi salam Nabi lalu. Assalamualaikum, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum. Semua tuan-tuan banyak ya yang memberi salam, antaranya benda yang batu. Tuan-tuan, dan kita pun faham batang pokok kurma. Sekitar 70 sahabat dalam masjid malam tu dengar, siapa yang menangis ni? Covid tak boleh buat budak-budak pergi masjid. Siapa yang menangis? Tangisan bayi tak berhenti-henti tuan. Nabi tengah bercakap. Nabi berhenti cakap, Nabi poluk batang pokok kurma tuan-tuan. Nabi poluk, Nabi deal dengan dia, berunding elok. Kenalah pokok kurma. Kau nak ikut dan masuk syurga kau macam mana? Tuan-tuan maka pohon kurma itu bersetuju tuan-tuan, dia berhenti menangis, dan tuan-tuan dia akan bersama Nabi nanti dalam syurga. Dan cerita ni tuan-tuan pun faham. Kan kisahnya apa? Kisah bahawa Sayyidina Salman Al-Farisi dia buat mimbar. Sebelum itu Nabi khutbah, Nabi ceramah, sampaikan mesej, sampaikan maklumat. Nabi hanya bersandar saja di pelepah tamar, pohon tamar itu. Tapi Sayyidina Salman nak bagi elok sikit, Rasulullah saya cadang kita buat mimbar Rasulullah. Dia orang pertama yang cadangkan. Sayyidina Salman Al-Farisi yang mencadangkan Khandaq. Ya, Ahzab, tentera Ahzab tuan-tuan, ketika digali parit itu semua idea Salman Al-Farisi. Sahabat yang antara yang paling panjang umur tuan-tuan, saya baca umur dia 350 tahun. Dia mengaji Iraq, Syria, semua dia pergi padri, semua Yahudi, Kristian, semua dia dah kapur. Bapak dia JKKK bahagian Majusi. Bapak dia ketua kampung agama Majusi. Bapak Salman Farisi. Cuma saya terfikir tuan, macam mana gaya dia memanjat pokok tamar. Dia bekerja dengan Yahudi sebab kena jual, kena tipu. Saya boleh bayangkan sebab Nabi datang ke Madinah tu dia dah tua dah. Kalau kita ambil Ustaz Amin umur dia 350, maknanya Nabi sampai ke Madinah, Salman Farisi ni umur dah 300 ke
Macam mana gayuh dia memajik pokok tamar, sebab dia yang bagi Nabi hadiah buah tamar, dan dia yang dapat melihat cop kenabian di belakang berikat Nabi yang dicium di situ, dan dia mengucap dua kalimah syahadat. Ini Salman Farisi bercerita, tuan-tuan, beliaulah bertanggungjawab mencadangkan buat mimbar 3 anak tangga. 3 anak tangga tu antara mimbar yang kita kata praktikal lah, ya. Kalau pergi nilai, tuan-tuan, 15. Kalau rambau tak mau 20 anak tangga, tuan-tuan, tinggi-tinggi. Masjid besar, tuan-tuan sekalian, mimbarnya terlalu tinggi, mencungap-cungap kalau kita nak naik. Kalau tungkek besar, tuan-tuan, lagi ponek kita nak memikul tu. Tempat-tempat yang saya baca khutbah lah, tuan-tuan, jadi kalau ikut Nabi SAW, tuan-tuan, praktikal yang Sayyidina Salman buat, 3 anak tangga untuk mimbar Nabi SAW. Okey, jadi mimbar dah siap, Nabi tak guna lagi lah batang pokok kurma tu, menyebabkan dia merajuk, nangis deh, Rasulullah tak pakai dia lagi, tuan-tuan, ya. Kemudian disebut apa, tuan-tuan? Tidak sabit bagi anbiya yang lain berlakunya perkara demikian. Tak ada batu bagi salam dekat Nabi, tak ada pokok menangis, tuan-tuan, kepada Nabi kerana berpisah dengan Nabi SAW. Maka yang berlaku hanyalah kepada Rasulullah SAW, termasuk, tuan-tuan, bukit Uhud. Tuan-tuan, sebab tu bukit Uhud, insya-Allah kita ajar kisah pai. Bukit Uhud ni memang destinasi yang tak boleh kita tinggal pergi, sebab ada di sana Jabalun Uhudun Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu bukit yang sayang kepada kami, kata Nabi SAW, dan kami sayang kat bukit tu. Kenapa, tuan-tuan? Kalau Nabi naik bukit Uhud tu, bukit tu dia macam meraihkan Nabi, dia macam nak kata macam mana, tuan, panik ke meraihkan macam mana, dia bergogar, dia kagum, tuan-tuan, respect dia dengan Nabi SAW, tuan-tuan. Nabi kata, uthbut Uhuda, Uhud, relax, tenang. Fa inna alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahidain, kata Nabi SAW. Uhud, relax, tenang. Sekarang ni atas kau ni siapa? Nabi, Siddiq. Siapa Siddiq? Sayyidina Abu Bakar, wa syahidain, 2 orang yang syahid, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Osman, naik sekali dengan Nabi masa tu. Maka Nabi tenangkan Uhud, relax Uhud, jangan menggelabah. Maka dalam kisah ni, tuan-tuan, kita tahu Imam Hasanul Basri. Imam Hasan Basri kalau dia cerita bab ni, dia menangis lah. Tengok kita ni, apalah kita ni tak ada perasaan langsung. Kata Imam Hasan Basri, tuan, batu, pokok, bukit, semua sayang Nabi, semua rindu dengan Nabi. Kita tak ada apa-apa perasaan kita ni, mana letak iman kita ni? Imam Hasan Basri kat situ dia memang akan tekankan kelemahan iman itu menyebabkan kasih kita, keterikatan kita dengan Nabi SAW semakin jauh, tuan-tuan sekalian. Ya, dan bab capal, saya pun dah 2-3 bulan ni pun saya dah terangkan bab capal. Orang kecoh bab capal Nabi SAW tu kan. Memanglah kita kata capal itu, tuan-tuan, dah sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau Nabi Musa, Allah suruh fakhla'na alaik, tanggal kasut engkau. Ketika Nabi Musa bermunajat di Tur Sina, Allah kata tanggal, fakhla'na alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa, tanggal kasut. Macam kita masuk surau, tuan-tuan, mana kita bawa kasut, selipar semua kat bawah, ya kan? Tapi Nabi SAW, tuan, Nabi bawa capal Nabi tu sampai ke atas tu, Maka kata Imam Hasan Basri, bi dzikri na'lihi na'lu bi dzikrihi. Kita sebut na'al tu selipar, sebut selipar Nabi pun kita boleh jadi tinggi iman kita kerana menyebut capal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu ada orang yang meletakkan capal Nabi tu kat mana? Kat kepala, baik kopiah. Sebab apa, tuan-tuan? Kita baca sejarahnya, sirahnya, sunnahnya, itu yang Nabi diberikan kelebihan dan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, selesai yang ke-10. Tuan-tuan, kita pindah, tuan-tuan, ambil pula yang ke-11. Apa dia kelebihan? Keluar air. Okey, daripada mana? Celah mana? Melalui jari jemari Nabi SAW. Saya biasa tanya orang, biasa kalau kuliah saya tanya, air yang paling afdal air apa? Takkan air si master. Air yang paling afdal tuan air apa? Tuan-tuan akan cakap air Zam-Zam lah kan. Tapi air Zam-Zam tu dia jadi nombor 2, dia tak jadi nombor 1. Afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Tuan-tuan, seafdal-afdal air ialah air yang mengalir di celah jari-jari Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Baru dia ranking yang kedua, baru turun kepada Zamzam, baru pergi sungai Nil, baru pergi sungai Furat. Tuan-tuan, itu semua air daripada punca syurga tu. Nil, Furat, tuan-tuan, itu semua daripada syurga tu. Tapi tak boleh challenge air yang keluar daripada celah jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru datang air Zamzam, ya kan? Tuan-tuan, taib. Maka disebut, tuan-tuan, kehebatan, ya, antara mukjizat Nabi SAW yang paling terserlah berbanding lainnya ialah keluarnya air dari jari jemari baginda sallallahu alaihi wasallam. Keluar, tuan-tuan, air, kan? Kehebatan mukjizat ini nak banding dengan Nabi Musa, mana lagi power? Kan? Nabi Musa apa? Nabi Musa mengeluarkan air daripada celah batu. Nabi Musa guna apa, tuan-tuan? Fadrib bi'asakal hajar. Asa, tongkat, hajar, batu. Pukullah, gunakan tongkatmu itu, kau pukul batu. Maka mencurahlah air. Fanfajarat min husnata asyrata aina, 12 mata air. Tuan-tuan, dalam awal surah Baqarah kita bacakan, qad alima kullu unasim masyrabahum. Semua kabilah tahu, kau kabilah kau, sini punca air kau. Kau sini, 12 umat Nabi Musa, tuan-tuan, masing-masing dapat sumber air yang digunakan daripada tongkat yang diketuk pada batu. Maka itu pun mukjizat. Cuma nak bandingkan mana lebih kuat mukjizatnya. Maka dikata apa, tuan-tuan? Kalau mukjizat Nabi Musa alaihi salam mengeluarkan air daripada celahan batu dengan menggunakan tongkat baginda, ya, ini kerana batu, sifat batu memang ada air dan dia boleh mengeluarkan air, tuan-tuan. Tapi tangan kita ni, dia bukan sifatnya mengeluarkan air. Maka pastilah mukjizat yang Allah berikan kepada Sayyidina Rasulullah SAW itu, tuan-tuan, lebih besar. Adakah, tuan-tuan, orang titik air yang boleh keluarkan air daripada jari ni? Boleh, Ustaz. Ambil air kat tuang, pipe tu, keluarkan je nak. Tu lain. Tuan-tuan, kita nak keluarkan air memang tak ada lah. Air itu mesti bersumber dia, kan, baru kita boleh keluarkan, tuan-tuan. Maka sebab itulah ia dibandingkan dengan mukjizat Nabi Musa, maka kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hebat, lebih menonjol, tuan-tuan. Okey. Taib. Banding Nabi Isa pula yang ke-12. Tuan-tuan, kita tahu Nabi Musa zaman itu orang pandai bab perubatan. Tak payah pergi Rusia, tak payah pergi India, semua doktor. Okey, tuan-tuan, zaman, tuan-tuan, Nabi Isa. Zaman Nabi Musa, semua boleh berubek. Semua boleh macam Ustaz Amin. Tak ada, Ustaz Amin ke makam bawah lagi tu. Zaman itu, zaman Nabi Isa lah. Semua orang boleh berubek. Tuan-tuan, zaman Nabi Isa, semua doktor berlaku. Zaman Nabi Isa, semua doktor berlaku. Zaman Nabi Musa, tuan-tuan, semua bomoh berlaku. Semua boleh berubek orang. Tuan-tuan, sebab dia akan campur dengan sihir. Zaman Nabi Musa, kan. Zaman Nabi Isa, tuan-tuan, doktor pakar ramai. Maka apa kelebihan yang Allah nak bandingkan kelebihan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa alaihi wasallam? Nabi Isa menyembuhkan mata orang buta yang matanya kornea masih ada kekal di tempatnya. Ada biji mata tu ada lagi. Ya, Nabi Musa pulihkan, orang tu boleh melihat. Tuan-tuan, Nabi Musa dia boleh ubat orang kena kusta, sopak. Nabi Musa tahu orang yang sembunyikan makanan kat rumah tu, Nabi Isa tahu semualah. Itu mukjizat Nabi Isa. Dari sudut perbandingan kedoktoran dia, tuan-tuan, ya, dia boleh sembuhkan orang yang buta. Tuan-tuan, beza dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita, tuan-tuan, mata yang dah tersembul keluar tu, biji mata dah tersembul, berlaku pada Sayyidina Qatadah, berlaku pada beberapa sahabat dalam perang, tuan-tuan, biji mata dah terkeluar, biji mata kornea tu dah tak ada dah. Tapi Nabi boleh balikkan kembali, tuan-tuan, celik seperti asal. Apa dia punya sudut mukjizat? Kata Imam Izzuddin Abdul Salam, ada dua sudut, tuan-tuan. Satu, memasukkan kembali mata yang terkeluar. Dalam bahasa baku dia saya sebut tersembul keluar, kan? Yang kedua, tuan-tuan, mukjizat apa yang ada dekat Nabi SAW? Mengembalikan penglihatan yang telah rosak. Ini sama macam tadi Nabi Isa lah. Tapi kelebihan Nabi Muhammad berbanding Nabi Isa tadi ialah Nabi SAW mampu memasukkan kembali biji mata yang
dah terkeluar tadi tuan-tuan. Ini dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey tuan-tuan, kemudian cuma sebelum masuk yang ke-13, saya dah sebut tadi tuan-tuan, mukjizat ada dua kan. Yang kita baca semua ni dia sebut apa tadi? Hissi. Yang maknawi satu Quran yang ada dekat kita sekarang ni. Okey tuan-tuan, kena ingat kaedah dia tuan-tuan, kullu mu'jizatin li nabi jaza an yakuna karamatan li wali. Ini kita kena ingat kaedah ni tuan-tuan. Ni kata Syekh Saleh tuan-tuan dalam kitab Fathul wa Faidun, semua mukjizat yang berlaku kepada nabi harus berlaku kepada wali sebagai bentuk karamah. Okey, mukjizat yang berlaku kepada nabi tuan-tuan harus berlaku kepada wali dalam bentuk karamah, kemuliaan Allah Ta'ala. Okey, maka saya ada baca baru ni dekat Al-Hidayah tahun lepas tuan-tuan, surah Al-Hidayah warisan puteri kan tuan-tuan. Kita sebutlah wali pun dia macam-macam jenis kan. Ada nuqaba ada 300, nujaba 70, budala abdal 40, akhyar 7, aqtab 4, kemuncak dia tuan-tuan Ghaus 1. Ini jenis-jenis wali lah yang kita baca dalam majalah Tasawuf Islami yang sahah terbitkan itu, tulisan Dr. Aiman Al-Akiti tuan-tuan kan. Dan di sini disebutkan juga oleh Syekh Al-Qustullani pun sebut juga kelebihan Nabi SAW itu ialah antara bukti mukjizat Nabi ialah Nabi melahirkan umat yang ada karamah. Maksudnya umat Nabi ni ada yang baik-baik. Yang baik tu wali lah. Dengan sebab wali ni tuan-tuan turun hujan. Dengan sebab wali ni tuan-tuan terelak kita daripada musibah. Dengan sebab wali ni tuan Allah permudahkan urusan kita. Wali-wali yang ada karamah. Kalau ada wali tuan adalah karamah. Cuma yang saya nak tekankan ialah tadi kalau mukjizat ada dua kan, hissi, maknawi. Maka karamah juga macam tu. Ada hissi, ada maknawi. Apa hissi? Karamah yang hissi apa? Yang kita nampak. Apa nampak tuan-tuan? Imam tuan-tuan ya, Abu Muslim Al-Khawlani dibakar oleh nabi palsu Aswadul Ansi. Nama nabi palsu tu di Yaman. Tapi nampaknya Abu Muslim Khawlani tidak terbakar. Kan? Sebab tuan-tuan nabi palsu ni tuan-tuan, dia ni tukang sihir, dia pemidatu yang hebat, dia hartawan dan dia dapat kuasai Yaman ketika itu. Setelah kewafatan Nabi SAW, dia racun orang Yaman. Yaman Saudi kan sepadan, Jaziratul Arab, tanah Arab tuan, maka dia racunnya, dia kuatkan, dia paksa orang semua beriman dengan dia sebagai Nabi. Namanya Aswad Al-Ansi tuan-tuan, bukan Musailamatul Kadzab. Ni cerita Nabi palsu ni banyak juga dia punya rangkaian dia. Maka tuan-tuan Aswad ni dia cuba pengaruh dan ramai dah orang dapat dipengaruhi dia untuk murtad bersama dengan dia. Tetapi ketika dia cuba memurtadkan Abu Muslim Al-Khawlani, dia gagal. Apa dia buat? Dia tangkap, buat soal siasat. Maka Abu Muslim Aswad tanya, Abu, Eden siapa? Kau tahu tak Eden ni Nabi? Kata Abu Muslim, Eden pokak. Kau ucapkan syahadahkan aku ni sebagai Nabi. Kata Aswad. Kata Abu Muslim, aku pokak. Oh, pokak. Siapa pula Muhammad? Muhammad itu Rasulullah, kata Abu Muslim. Oh, tang nama dia tadi kau pokak, tang nama Muhammad kau dengar. Dan ulang lagi sekali, ulang 3 kali tuan soalan. Siapa Den? Kau terima tak Den sebagai Rasul? Cepat mengucap la ilaha illallah dan aku ni Aswad ni sebagai Rasulullah. Kata Abu Muslim, Dan pokak. Muhammad Rasulullah. Oh, dengar pula. Ulang 3 kali tuan. Akhirnya dia dah bengang tuan. Dia kerahkan tentera dia, siapkan bahan bakar, siapkan unggun api yang besar tuan-tuan. Maka dicampakkan Abu Muslim dalam lembah yang besar itulah, api yang marak menyala itu tuan-tuan. Angkat balik Abu Muslim, steady je jalan. Apa ada hal? Kata berbarang kau campak aku kat sini. Selai bulu dia pun tak terbakar. Ini bukan cerita magic tuan. Itu magic tu dia khariqul lil adah, maka itulah karamah. Maka tuan-tuan Aswad dah panik. Ini tak boleh jadi, dah viral ni, dah masuk semua surat khabar, semua TV, semua Astro, semua TV 501 Awani semua dah masuk ni, mampu dia ni.
Maka penasihat 25% ni bang, bro, kita lepaskan dia bro, jangan simpan dekat Yaman, bahaya dia ni. Maka tuan-tuan, Abu Muslim pergi ke mana? Madinah. Yaman Madinah dekat lah, dia sepadan. Saya dah sebut tuan, dia Mekah Madinah, Mekah dengan Saudi kan sepadan. Masuk tuan-tuan, sampainya Abu Muslim ke mana tuan-tuan? Sampai Masjid Madinah. Orang yang pertama sambut dia siapa? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tengok, beradik ni aku kenal ni, dia dah viral dia ni, dia glamour dia ni. Encik, nama siapa encik? Tanya kepada Abu Muslim. Abu Muslim kata, nama Dan Dolah. Dalam IC namanya Abdullah bin Thuab. Abdullah bin Thuab nama dia. Tak, nama yang glamour encik. Nama glamour. Dolah, tapi nama dia Dolah. Dia. Sebab pun tuan, dia nak sembunyikan karamah dia. Yang tadi dibakar tak langsung terjejas. Maka Sayyidina Umar kata, dia ni macam-macam pusing. Dia polok kawan tu tuan-tuan, dia bawa pergi jumpa siapa? Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar punya kerajaan ketika itu jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar, ini dia Abu Muslim yang dah tiba ke Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar tuan dicium Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu an, dan perkataan Sayyidina Abu Bakar ialah, alhamdulillah aku dapat menatap wajah umat Nabi yang diberikan karamah seperti mukjizat Nabi yang dibakar oleh Namrud. Siapa tuan-tuan? Ibrahim. Jadi saya nak kaitkan tadi ialah setiap mukjizat tuan-tuan kepada Nabi itu boleh diperturunkan karamah kepada wali. Itu satu contoh, banyak contoh lagi lah. Maka kita hari ini tuan-tuan, kenapa mukjizat atau karamah-karamah tu kita tak nampak dah? Ataupun dengan bahasa mudah dia, kenapa kita tak jumpa wali pada hari ini? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ini masalah. Siapa yang Allah nak sesatkan dia, dia tak akan berjumpa wali yang mursyid. Tanda Allah nak sesatkan kita, Allah nak jatuhkan kita, nak gelincirkan kita ialah kita tak dapat guru yang mursyid, wali yang mursyid. Itu tanda kesesatan, awal kesesatan kita. Kita tak nak berguru lah, senang cakap. Ataupun kita salah pilih guru, tuan-tuan. Maka kita katakan tadi, wali yang mursyid tu ada. Kalau kita sebut tuan-tuan tadi lah, sampai berapa tadi? 300 nuqaba, nujaba 70, abdal 40, akhyar 7, Aqtab 4, Ghaus ada 1. Walaupun ni ada tempat-tempat lah, lokasi-lokasi pun dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Wali-wali ni tuan, di Mekah, di Syria, di Iraq tuan-tuan, di Maghribi ada disebut di sini tuan-tuan. Cuma saya ingat apa yang Habib Ali pesan 2-3 bulan lepas saya ziarah dia kata sebab lebih baik kita ni tak jumpa direct dengan wali-wali itu, sebab kita ni biadab, kita tak pandai menghormati wali Allah Ta'ala. Kalau kita biadab tuan-tuan, memusuhi wali Allah Ta'ala, kita telah mengisytiharkan perang kepada Allah. Kan Allah isytiharkan perang kepada kita. Maka sebab itu eloklah kita tak jumpa tuan-tuan wali-wali ni. Kita buatlah cara kita macam biasa lah, harian ni lah, buatlah aktiviti kita macam biasa. Yang penting masih dalam kerangka mengikut syariat Allah, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takat itulah tuan-tuan, betul tuan-tuan, wali tu ada di kalangan kita, di masjid-masjid kita, di kalangan tempat-tempat pondok-pondok tuan-tuan, mungkin di mana-mana tempat yang baik itu ada yang Allah mungkin angkat dia menjadi kekasihnya. Tapi tak apalah, kita tak kena pun tak apa, sebab tuan, kalau kita kena pun kita bukan gerti adab pun. Sebab itu wali, kita nak sebut karamah tadi dari sudut hissi yang kita nampak. Cuma tuan, karamah maknawi apa dia? Kalau mukjizat ada dua tadi, maknawi dengan hissi, maka karamah juga ada dua jenis, maknawi dan hissi. Hissi tadi tak terbakar, yang boleh terbang, yang macam-macam buah musim tak ada, masa tu ada kat dia. Itu semua karamah-karamah yang hissi. Apa maksud karamah maknawi tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Siapa boleh jawab? Apa dia karamah maknawi? STT jawablah, Encik STT. Tak ada idea. Cubalah berselindung di bilik niqab tu. Apa tuan-tuan, ada tak maksud? Maka karamah, kalau sebut karamah maknawi itu ialah istiqamah. Itu lagi tinggi istiqamah tu. Walaupun kita ni tak boleh terbang, tak boleh jalan atas air, kalau banjir rumah kita pun hanyut sekali, itu bukan karamah kita. Tetapi karamah yang paling kemuncak ialah al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah tu lebih baik daripada 1000 karamah.
Istiqamah itu tuan-tuan, kata Sidi Ahmad bin Idris, ya ghayatul karamah. Tuan-tuan, kemuncak karamah itu ialah istiqamah. Maka istiqamah itu ialah karamah yang saya sebut tadi, karamah maknawi, ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan cukuplah dekat tu dulu. Nanti bulan depan kita sambung pada poin yang ke-13, menghidupkan orang yang mati hati dengan iman. Saya rasa dulu orang sponsor kitab ni banyak. Kitab mana? Kau orang ambil kitab tu tak datang. Kau orang ambil kitab tu dia dah jual kitab kan? Saya rasa dulu Tuan Haji Wahab ramai kita penaja kita yang bagi kitab ni kan. Tapi tak apa tuan-tuan, yang ada tu tanda elok-elok, insya-Allah besar manfaat yang kita dapat daripada perbincangan malam ni, insya-Allah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tabung tak ada kau? Tabung sah tak ada kau? Allah, orang dah bawa duit banyak-banyak ni tak bawa tabung lah. Pangkailah tuan soroban ke mana ke, bawa lah tuan-tuan. Kami memang sekarang ni memang tengah kumpul dana, ya, untuk menyiapkan fasa 3 tu. Tuan-tuan ada joki lebih-lebih tu boleh dah share dengan pihak Zaha. Kita sedang menguruskan fasa 3 kita, insya-Allah. Okay, tuan nampaknya benar ni cergas pergi ambil tabung tu. Ada pesyak kan tuan nampak tabung, tuan-tuan bolehlah bantu-bantu sama kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.